Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuan bin Muhammad Kudri. Nombor kad matrik saya 2020-90-8179. Hari ini saya ingin membincangkan tentang punca-punca kejadian gejala hedonisme. Sebelum kita mulakan, saya ingin menerangkan serba sedikit apakah itu gejala hedonisme. Hedonisme ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keserokan atau kesenangan hidup, sedar ataupun tidak, secara sengaja ataupun kebetulan. Budaya hedonisme ini telah mula menular masuk sekian lama dalam kehidupan masyarakat di Malaysia, terutamanya di kalangan muda-mudi. Golongan hedonisme ini mengambil kira bagaimana tindakan mereka boleh memberi kesan terhadap keserokan dan kegembiraan mereka pada masa kini ataupun masa yang akan datang. Oleh itu, mereka ini sepatutnya mengambil langkah untuk meningkatkan kadar pengalaman yang menyeronokkan dan mengurangkan kadar ketidakselesaan seperti kekecewaan, kesedihan, kerunsingan dan kesakitan. Berikut merupakan contoh gejala hedonisme di mana remaja-remaja berkumpul tanpa ada batas pergaulan. Perkara ini boleh kita lihat seperti di konsert-konsert yang diadakan di seluruh negara kita. Punca gejala hedonisme. Punca terjadinya fenomena gejala hedonisme ini ialah sikap remaja itu sendiri. Tingkah laku remaja yang suka menghabiskan masa lapang di kompleks membeli belah, bermain permainan komputer di kafe cyber dan berbual kosong di kedai-kedai fast food seperti McDonald's dan Starbucks. Mereka ini telah pun mendapat perhatian golongan-golongan lain yang mana perkara ini tidak sepatutnya terjadi dalam masyarakat muda zaman sekarang. Seterusnya, institusi kekeluargaan dan kejiranan. Selain daripada perkara ini, gejala hedonisme ini terhasil akibat daripada keruntuhan dan kurangnya keprihatinan dalam institusi kekeluargaan dan kejiranan. Ia bukan sahaja boleh terjadi dalam keluarga yang berantakan, malah ia juga boleh terjadi dalam keluarga yang aman dan berjaya. Anak-anak muda merasakan tiada sokongan dan pemahaman daripada keluarga terhadap jiwa dan trend dunia mereka. Jiwa rebel mereka memilih cara hidup hedonisme sebagai sub budaya untuk mengisi kekosongan jiwa melalui pengaruh dan tekanan rakan sebaya tanpa mereka sedari. Akhirnya, ada yang sanggup menipu ibu bapa dengan meminta izin untuk tidur di rumah kawan. Tetapi sebaliknya, mereka pergi berhibur di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Dan selain itu, pengaruh media massa. Pengaruh media massa telah pun mengakibatkan remaja-remaja ini terpengaruh dengan budaya-budaya yang datang daripada negara-negara barat. Realiti media massa, sama ada media massa cetak ataupun media massa elektronik, yang memberikan perutangan yang sangat banyak dari segi aspek hiburan. Berikut ialah contoh-contoh terjadi pengaruh media massa yang boleh kita lihat, di mana remaja-remaja wanita yang Islam tidak mengendahkan tentang batas mereka. Berikut ialah punca-punca lain berlakunya gejala hedonisme. Salah satunya ialah tayangan filem yang berunsurkan dan mengetengahkan seks di media massa. Selain itu, penjualan VCD lucah dan laman sesawan berunsurkan lucah tidak disekat oleh kerajaan. Seterusnya, gambar dan video pornografi diiklankan di internet dan televisyen. Dan akhir sekali, program hiburan yang melampau di kalangan masyarakat
dan yang bercanggah dalam agama Islam. Thank you. Hai korang, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haikal Irfan bin Asmadi. Saya di kelas AC110. Okay, untuk hari ni saya nak buat perbentangan tentang kesan negatif dan positif budaya hedonisme. Okay, berdasarkan kajian yang saya buat, kesan negatif budaya hedonisme ni ada 3, iaitu peningkatan kadar kematian, pergantian AI iaitu Artificial Intelligence, dan peningkatan kadar pengangguran. Okay, poin saya yang pertama untuk kesan negatif budaya hedonisme ialah peningkatan kadar kematian. Okay, dalam era globalisasi ini, golongan remaja telah ketagih dalam menggunakan media massa dan masyarakat mengaplikasikan budaya hedonisme dalam menggunakan media massa dengan tidak berhemah, dan mereka hanya fokus dalam kegembiraan dan keseronokan mereka sendiri saja, dan mereka tidak berfikir akibat apa yang tindakan yang mereka buat tu. Okey, salah satu akibat ialah kes bully dan kes bully dalam talian tu yang memang akan menyebabkan kelakuan bunuh diri dan menjadikan kadar kematian dalam negara kita telah meningkat dengan rapat. Okey, kita boleh tengok dalam dalam saya punya slide ni, dia ada kadar kematian lah dalam untuk 2013. Okey, sebagai contoh, laporan terbaru Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah menyatakan bahawa hampir 800,000 individu hilang nyawa yang disebabkan oleh bunuh diri. Sekiranya ia boleh terjadi daripada semasa ke semasa dan telah menjadi sebagai punca kematian yang kedua tertinggi bagi masyarakat yang berumur antara 15 hingga 19 tahun. Jadi kadar kematian negara telah meningkat dan tidak dapat dikawal. Okey, berdasarkan slide ini, ini menunjukkan kadar kematian di Malaysia. Ini contoh kes bunuh diri di Malaysia pada tahun 2010 ya. Okey, berdasarkan gambar ini, kes pada tahun 2010 ialah 425 kes ya. Dia termasuk kes mati kerana gantung diri, mati kerana terjun dari tempat tinggi, mati kerana minum racun, dan lagi pelbagai yang lain lah. Okey, proses yang seterusnya untuk kesan budaya negatif hedonisme ialah pergantian AI. Okey, pergantian AI ni ialah Artificial Intelligence, iaitu menggantikan manusia dengan mesin atau robot dalam kehidupan seharian lah, macam tu. Dalam mengaplikasikan budaya hedonisme dalam kehidupan, masyarakat akan menjadi semakin malas dan bergantung kepada kesenangan, kemudahan yang kita ada ni dibawa oleh teknologi. Okey, kemajuan teknologi dan juga pembelajaran mendalam dalam bidang AI ataupun Artificial Intelligence ni akan memberi pertolongan dalam menghasilkan robot yang lebih pintar. Okey, misalnya contohnya Google Self-Driving Car Project yang bernama Waymo menggunakan gabungan dengan sensor lada, iaitu pengesan cahaya dan jarak, dan juga kamera untuk mengumpulkan semua data yang dihasilkan oleh sistem berikut untuk mengetahui segala-galanya di sekeliling kereta dan menjangkakan apa yang boleh dilakukan seterusnya. Itulah contoh lah yang terjadi sekarang lah. Okey, kesan negatif yang seterusnya ialah peningkatan kadar pengangguran. Okey, kadar pengangguran akan semakin meningkat. Hal ini kerana terdapat banyak robot atau mesin yang menggantikan manusia dalam pelbagai jenis pekerjaan. Okey, pekerjaan yang memang akan dipengaruhi oleh pergantian AI
ataupun artificial intelligence ni termasuklah juruang, pemandu kerani, jurubank dan lain-lain. Okay, dengan ini imej negara akan jatuh dan negara kita akan dipandang remeh, dipandang rendah oleh negara lain. Okay, itu saja. Okay, dengan kadar pengangguran yang tinggi, kadar kemiskinan juga akan meningkat disebabkan oleh kekurangan pendapatan dan masyarakat mengalami masalah kewangan dalam kehidupan. So, jika kadar kemiskinan kita makin tinggi, macam mana lagi kita punya negara nak maju, kan? Okey, budaya hedonisme juga akan membawa kepada kesan positif terhadap manusia, okey, iaitu tekanan. Dia dapat melepaskan tekanan kita lah, tekanan yang kita hadapi pada waktu harian, okey. Dalam kehidupan manusia, okey, mesti kita mempunyai kedukaan, kesusahan dan juga kecewaan, okey. Individu yang tidak mempunyai kemampuan untuk menentang sebarang kesakitan ini akan menyebabkan pengubahan dalam segi psikologi, okey. Melalui ini, kadar kematian iaitu kes bunuh diri akan dinaikkan secara padat. Oleh itu, tindakan yang boleh mendatangkan kegembiraan dapat menyenangkan hati diri. Okey, tidak dapat dibantah lagi. Okey, kesederhanaan dalam budaya hedonisme boleh mendatangkan ketenangan dan seterusnya mengurangkan kebebanan terhadap diri kita lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kashaf bin Suhaimi. Saya akan membincangkan tentang dua perkara mengenai isu hedonisme ini. Yang pertama tentang saluran penyebaran melalui teknologi. Yang kedua tentang perspektif Islam terhadap isu hedonisme ini. Okey, saluran penyebaran hedonisme melalui teknologi yang saya kaji terdapat tiga saluran, iaitu kewujudan internet, perkembangan industri otomotif dan juga penciptaan alat teknologi. Saluran yang pertama adalah kewujudan internet. Internet ini diwujudkan untuk memudahkan manusia untuk mencari informasi ataupun maklumat. Selain itu, internet ini digunakan untuk berkomunikasi. Jadi internet ini memang diwujudkan untuk memudahkan urusan kerja manusia. Tetapi internet ini pada zaman sekarang boleh digunakan untuk mengakses pelbagai aplikasi dan media. Contohnya seperti Twitter, YouTube dan Instagram. Jadi contohnya seperti YouTube, golongan hedonisme ini akan menyalahgunakan internet ini untuk mencari keseronokan mereka. Seperti YouTube yang kita tahu, dalam YouTube kita boleh mencari pelbagai jenis dan kategori video yang kita mahu, sama ada tentang hiburan ataupun tentang perkara lain. Jadi apabila seseorang itu hendak mencari hiburan, dia boleh sahaja untuk melayari YouTube itu dan menghabiskan banyak masa dengan menonton video yang dia minat. Selain itu, internet ini juga merupakan medium untuk penyebaran tentang aib orang lain. Contohnya seperti pada masa sekarang ini kita boleh melihat pelbagai video yang boleh tular dengan mudah, sama ada melalui Instagram ataupun YouTube ataupun Twitter. Jadi apabila video tentang aib orang ini tular, golongan hedonisme ini akan menggunakannya sebagai bahan jenaka. Jadi apabila orang yang dibuka aibnya itu ditularkan, dia
dia akan merasa malu dan menyebabkan tekanan perasaan kepadanya. Hal ini akan menyebabkan dia mengalami kemurungan. Saluran yang kedua adalah melalui perkembangan industri otomotif. Industri otomotif ini diwujudkan untuk memudahkan manusia untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada zaman sekarang sudah ramai yang telah mempunyai kenderaan sendiri. Hanya segelintir yang menggunakan kenderaan awam ataupun tidak menggunakannya. Tetapi terdapat golongan yang menggunakan kenderaan otomotif ini untuk mencari keseronokan yang melampau, iaitu mereka ini adalah golongan hedonisme. Contohnya terdapat pemandu kereta yang membawa keretanya secara membahaya. Contohnya seperti memotong kereta lain, melanggar peraturan jalan dan juga melebihi had laju. Perilaku mereka ini sangat bahaya kerana boleh mendatangkan kemalangan dan boleh menyebabkan kematian. Kita boleh melihat di Malaysia ini terdapat banyak penunggang motosikal yang tidak mematuhi peraturan jalan raya. Mereka ini melakukan aksi-aksi yang berbahaya dan juga terlibat dalam lumba haram. Mereka ini melakukan hal tersebut hanya untuk disanjung dan mendapatkan pujian daripada rakan-rakan mereka sendiri. Tetapi aksi yang mereka melakukan itu sangat bahaya kerana mereka boleh terlibat dalam kemalangan. Mereka juga boleh mendatangkan bahaya kepada orang lain. Saluran yang terakhir adalah melalui penciptaan alat teknologi. Pada zaman moden ini, pelbagai alat teknologi dicipta untuk memudahkan urusan manusia, seperti mesin basuh dan juga peti sejuk. Tetapi ada juga alat teknologi yang boleh menyebabkan manusia lalai. Contohnya seperti televisyen, telefon bimbit dan juga permainan video. Contohnya permainan video ini, seseorang yang bermain permainan video ini akan menghabiskan masa yang lama, selama berjam-jam, hanya untuk mencari keseronokan dalam permainan video tersebut. Hal ini boleh menyebabkan hubungan silaturahim antara mereka dan juga keluarga mereka akan lebih renggang, kerana mereka hanya menumpukan perhatian mereka terhadap permainan video tersebut dan tidak menghiraukan orang sekeliling mereka. Selain itu, kesihatan mereka juga akan menurun kerana mereka hanya bermain permainan video tersebut dan tidak melakukan aktiviti redah. Sekarang saya masuk kepada perspektif Islam terhadap hedonisme ini. Perspektif Islam berpendapat bahawa hedonisme ini bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini kerana Islam mengajar umatnya untuk mengimbangi duniawi dan juga ukrawi. Manakala hedonisme ini mengajar pengamalnya untuk mencari keseronokan mereka sendiri di dunia ini, mencari keseronokan tanpa had. Selain itu, Islam mengajar bahawa akhirat itu adalah kekal dan dunia ini hanya sementara. Manakala hedonisme ini lebih pentingkan keduniaan dan pengamal hedonisme ini mencari kemewahan mereka sendiri hanya untuk mendapatkan kepuasan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akasha bin Muhammad Ismail Fahari. Saya ingin membentangkan tentang
cara-cara mencegah budaya hedonisme. Motif terutama sekali dalam hedonisme adalah untuk memberi kepada semua manusia mencapai hak untuk melakukan segala perkara yang mereka ingini, iaitu mencapai jumlah keseronokan yang paling mungkin untuk mereka dalam kehidupan mereka. Seterusnya, ianya merupakan sebuah idea yang bahawa keseronokan setiap orang itu harus melampaui kesakitan dalam kehidupan mereka. Tetapi hedonis ni sebenarnya ialah akan membimbing keseronokan diri dan mengabaikan keseronokan orang lain. Salah satu contoh hedonisme ialah menagih dadah, memberi keseronokan yang melampau dalam seseorang dalam jangka masa pendek, dan ia akan menyebabkan seseorang itu mengalami masalah kesihatan, kehilangan wang, membimbangkan orang-orang di sekitar mereka. Oleh itu, masyarakat perlulah mencarikan jalan untuk menangani kesukaran ini. Iaitu beberapa penyesuaian telah diwujudkan dalam seperti berikut. Pertama sekali, kita hendaklah mengawasi kawasan persekitaran kita. Contohnya, kita mempunyai kawasan-kawasan yang boleh dilengkapi dengan CCTV, kerana pada zaman ini teknologi kehidupan seharian telah boleh mencapai ke tahap yang sangat tinggi dan mampu memberi pengawasan dan keselamatan orang dan harta. Pengawasan dan persekitaran juga mampu membantu kerajaan dalam mengawasi tingkah laku yang tidak beretika seperti perlombaan haram dan perubahan, dan dengan ini kegiatan itu dapat diatasi oleh kerajaan. Seterusnya, cara-cara untuk mencegahnya ialah dengan menggunakan undang-undang. Contoh undang-undang yang boleh digunakan ialah kerajaan boleh menguatkuasakan undang-undang dalam perlumbaan haram. Contohnya, bagi kenderaan yang telah membawa kenderaan dan mengalami dan berlaku kemalangan maut, maka orang tersebut boleh dikenakan hukuman 2 tahun atau hingga ke 10 tahun penjara dan denda RM5,000 ke RM20,000. Okey. Seterusnya, cadangan membendung budaya hedonisme. Pertama sekali, cadangan membendung budaya hedonisme ini boleh dilakukan dengan melalui pendidikan. Pendidikan merupakan satu aspek yang sangat penting dalam seseorang manusia bagi membendung masalah-masalah sosial seperti hedonisme. Masyarakat boleh dididik dalam aspek yang berbeza, seperti masyarakat boleh dididik mulai di sekolah. Oleh itu, bagi aspek sekolah, semua pelajar Malaysia hendaklah belajar subjek pendidikan moral dan pendidikan Islam di sekolah rendah dan sekolah menengah. Hal ini demikian kerana ilmu ini akan mengubah tingkah laku mereka secara positif sepanjang proses pendewasaan. Selain itu,
dalam aspek keluarga. Ahli keluarga, terutamanya ibu bapa, hendaklah menunjukkan satu contoh yang terbaik kepada anak-anak mereka, kerana para ilmuwan pernah berkata semuanya seorang itu akan banyak meniru perbuatan ibu bapa mereka. Oleh itu, sekiranya ibu bapa mereka telah dibimbing dalam kegiatan negatif ini, iaitu hedonism, maka anak-anak juga akan tidak terlibat dalam kegiatan hedonism seperti perlombaan haram dan penyalahgunaan internet. Dan yang terakhir sekali ialah cara-cara dia melalui media massa. Antaranya ialah menggunakan TV, radio dan juga laman-laman sesawang dengan menunjukkan beberapa mesej untuk membendung budaya Hinduism. Hal ini kerana ia dapat menghantar maklumat kepada orang ramai dengan mudah, dan seterusnya juga pada masyarakat ini, pada zaman ini masyarakat sangat cenderung kepada penggunaan media massa. Okey.